Alright guys, dalam satu jenayah yang paling terkenal yang pernah berlaku dekat Hong Kong pada satu ketika dulu adalah seorang wanita pada satu kena capture, lepas tu dia diseksa dengan teruk dan akhirnya perempuan tu dia. Tapi apa yang menjadikan kes ni begitu terkenal basically aku rasa korang pun ada yang kenal tentang kes ni adalah cara macam mana dia orang memperlakukan kepada mangsa tu selepas pada kejadian tu. Aku sangat-sangat pasti, sangat-sangat yakin yang korang pernah dengar kes ni. Okay, sebab kenapa? Kes ni terlalu terkenal guys. Tapi benda ni adalah jauh lebih teruk daripada kes yang banyak-banyak yang aku pernah research selama ni. Ini antara kes yang paling teruk lah. Sebabkan aku dapat banyak sangat email daripada korang untuk aku korek tentang kes ni. Jadi aku decide, aku nak gali habis-habisan dan aku nak bagi detail sepenuh yang boleh. Ataupun aku nak bagi detail selengkap yang boleh. Jadi korang siap sedia je lah. Okay guys, ini berceritakan tentang seorang perempuan yang dekat Hong Kong yang bernama Fan Man Yi. Tapi kehidupan Minah ni memang jenis yang tak adalah baik sangat. Dan masa dia zaman kanak-kanak masa tu, dia terpaksa membesar di sebuah rumah anak yatim. Okay? Tapi life dia ni macam ni, life dia dalam keadaan susah macam ni sampai umur dia 15 tahun lah. Sebabkan rumah anak yatim tu dia ada had umur. Okay? Lebih daripada 15, nak tak nak kau kena keluar daripada rumah anak yatim tu. Jadi, bila tak ada family yang nak ambil dia sebagai anak angkat, jadi apa lagi? Jadi gelandangan lah Minah ni. Jadi terlepas pada tu, dia terjerumus ataupun dia mula melibatkan diri dalam dadah pula. Lepas pada dadah, tak ada cerita banyak, dia terlibat juga dalam bidang pelacuran. Bekerja di rumah pelacur untuk survive, untuk jaga diri dia sendiri. Jadi bila Fan ni berada di awal 20-an, dia dapat kerja di sebuah kelab malam, iaitu Karaoke Express. Dan akhirnya, Minah ni dia terjatuh cinta pula dengan salah seorang pelanggan dia. Yang malangnya, pelanggan ni pun adalah seorang penagih dadah juga. Dan benda ni membuatkan kehidupan Fan ni makin lama makin teruk. Dah lah dapat boyfriend pula. Jadi makin teruklah kehidupan Minah ni. Tapi guys, cinta diorang ni kuat lah. Diorang berkahwin pada tahun 1996. Tapi tak lama lepas pada tu, suami dia ni dah kata pun mulalah menganiaya si Fan ni. Dah kena rembat, dah kena dera dan sebagainya, tapi dia tetap setia dengan lelaki dia ni. Dia punyalah setia dengan lelaki dia ni, dia tak kisah yang lelaki dia dera dia, pukul dia dan sebagainya. Dan nak dijadikan cerita, dia dikurniakan dengan 2 orang anak lelaki selama diorang berkahwin ni. Tapi makin hari diorang punya condition ni makin lama makin teruk. Jiran-jiran diorang ni pun dah mula naik concern lah. Sebab kenapa? Hampir setiap malam guys, dengar budak menangis, lepas tu dengar lelaki bini ni bertekak menjerit bagai, bunyi barang pecah dan sebagainya. Jadi jiran-jiran semua dah naik concern tau. Pada awal tahun 1997, si Fan ni dah mula bekerja sebagai pelacur bagi sebuah rumah pelacuran yang bernama Romance Villa dekat Kowloon. Jadi lepas dah bekerja dekat sana for quite some time ni, dia berjumpa pula dengan seorang budak ataupun seorang lelaki yang berusia 34 tahun yang bernama Chan Man Lok. Mamat Chan ni, dia punya kaya ni lain macam sikit tau. Dan dia ni pula, dia terkenal dekat seluruh kawasan Kowloon tu. Jadi apa yang membuatkan si Fan ni tertarik dengan Mamat ni? Salah satu sebabnya adalah Mamat ni adalah seorang penjual dadah. Penjual dadah yang juga bekerja sebagai bapa ayam. Jadi dia selalu bayar Fan untuk servis dalam satu sesi yang panjang. Lepas tu dalam sepanjang malam tu lah, diorang akan bantai sampai 2-2 tengah hari. Jadi si Fan ni tertarik dengan orang yang macam ni. Sebabkan apa? Sos untuk dia dapatkan barang terlarang ni lebih mudah. In fact, Mamat tu pun kaya. Okay guys, tak lama lepas tu, si Chan ni bawa Fan ni untuk berkenalan dengan inner circle dia. Jadi si Fan ni pergi lepak dengan budak-budak lain dekat bawah jagaan si Chan ni. Termasuklah 2 konco si Chan ni. Chan ni dia ada 2 orang. Kira macam orang kata, nak kata bodyguard, bukan bodyguard, tapi dia more pada macai lah. Balaci dia. Okay, aku nak bagi korang sedikit background tentang Mamat Chan ni. Believed to be responsible for the murder this morning as well as the shootings this afternoon. Chan Man Lok ni, dia adalah seorang, orang kata, ahli triad. Kumpulan jenayah kongsi gelap Cina yang besar pada waktu tu. Dan dia bukannya seorang penjenayah yang kita boleh usik tau. In fact, kalau katakanlah zaman sekarang ni, ada lagi orang-orang yang macam Chan ni, orang-orang ni bukan yang someone yang korang patut berkawan pun.
Kenapa? Korang kena jaga ataupun korang kena sayang diri korang lebih daripada nak berkawan dengan orang-orang macam ni. Tapi bukan bagi si Fan ni. Fan ni dia dah selesa. Dia dah selesa, dia dah happy. Kesenangan dia dapat. Jadi dia dah selesa, dia dah duduk dekat dalam comfortable zone dia. Tapi si Fan ni guys, dia buat ada satu benda yang agak bodoh yang menyebabkan umur Fan ni tak panjang. Pendek umur lah senang cerita. Jadi, pada satu malam ni, masa diorang tengah sedap-sedap, tengah layan, tengah ambil dan sebagainya, masing-masing tengah high bagai, si Fan ni sedar, dia terjaga. Dia nampak wallet si Chan ni dekat atas meja kan. Dia ambil wallet tu, dia buka wallet tu dan dia ambil duit dekat dalam wallet tu. Kau bayangkan berapa banyak. Kalau setakat $10-20 okey lagi guys. Ini dia rembat lebih kurang dalam 4,000 USD. 4,000 USD lebih kurang dalam 16,000 duit kita lebih kurang. Kita ambil congak darah 4 je lah. 4 kali 4 16,000. Pasal hal ni lah menjadikan titik permulaan ataupun titik hitam untuk kehidupan si Fan ni. So ada one time ni, bila Chan dapat tahu yang duit dia ni kena rembat, dah tentu menyigap guys. Confirm menyigap. Kalau aku punya duit kena rembat 50-100 ringgit pun aku menyigap. Ini kan 4,000 USD kena rembat. Tapi masa dia punya duit hilang tu, dia dah tahu dah ini mesti kerja si Fan ni. Sebabkan apa? Dia seorang je yang lepak dengan Fan ni. So dia suruh dua budak konco dia ni pergi cari si Fan ni sampai dapat. Bila dah dapat, dia bawa datang si Fan ni pergi jumpa dengan dia. Jadi diorang slotok lah. Slotok dah kena marah, dah kena maki hamun dan sebagainya. Si Fan ni bersetuju untuk bayar balik 4,000 USD yang dia curi tu. Tapi Chan kata, tak boleh. Tak cukup. Cakap, apa sah tak cukup? I curi dengan you 4,000 je. Dia kata, tak cukup. Aku akan kenakan interest pada benda tu. Kau bayar aku 4,000. On top of that, aku nak kau bayar aku lagi 10,000. Jadi si Fan ni macam jam lah dengan benda ni. Dia macam, aku curi $4,000, tapi aku kena top up, kena bayar another extra $10,000. Banyak oh. Sebabkan apa? Itu bunga yang disetkan oleh si Chan ni. Jadi si Fan ni mula dah jam kepala otak dia. And finally dia cakap dekat Chan, dia kata, Chan tolong aku perlukan masa yang sedikit panjang untuk aku bayar total 14,000 kat kau ni. Tapi si Chan ni tak ada bagi muka guys. Tak bagi muka. Tapi sebenarnya kan, si Chan ni bukannya kisah sangat pun pasal duit 4,000 tu. Dia ni mamat kaya. Banyak mamat kaya. Dia pusher kot. Pusher dah. Bapa ayam dia kaya. Tapi yang membuatkan si Chan ni menyigap, sebabkan apa? Dia percayakan si Fan ni, tapi Fan ni berani rembat 4,000 tu. Jadi pada tahun 1999, pada bulan Mac tahun 1999, dia suruh dua budak dia ni pergi colik Fan ni dan bawa dia pergi kat apartmen dia dekat Granville Road. Nak bagikan gambaran kat korang apartmen dia besar gila guys. Memang besar gila, okey. Apartmen kalau dekat Hong Kong, kalau yang besar ni orang kata orang kaya lah. Dan apartmen dia ni ada 5 bilik tidur. Tapi ada satu benda pelik bagi aku pasal apartmen dia ni. Apartmen dia ni dipenuhi dengan barang-barang Hello Kitty. Cawan Hello Kitty, cadar, langsir, bantal anak-anak patung, cutlery set, segala macam. Semua Hello Kitty guys. Kadang-kadang aku terfikir si Chan ni memang lembut ke orang dia Tapi bila aku research, si Chan ni bukanlah lembut ataupun orang kata kolektor Dia bukan kolektor pun. Tapi sebenarnya kan, dia penuhkan ruang rumah dia dengan barang-barang Hello Kitty untuk memudahkan dia pancing mangsa-mangsa yang tergolong daripada budak-budak bawah 18 tahun. Jadi korang tahulah, budak perempuan. Aku ada anak perempuan, aku tahu jenis yang kalau tengok Hello Kitty menggila nak Hello Kitty Siapa je budak-budak perempuan yang tak suka Hello Kitty ni, betul tak? Lagi-lagi dengan banyak collection yang dia ada, figurines, patung, cawan apa semua. Jadi budak-budak happy lah. Okey. So berbalik pada cerita berbudak dia yang pergi kidnap Fan. Okey. Bila dia dah kidnap Fan, bawa balik pergi ke apartmen dan sebagainya, Chan sebenarnya nak paksa Fan kerja tanpa henti sampai hutang dia selesai. Dalam erti kata lain macam ni lah guys. Dia suruh si Fan ni pergi Jadi si Fan ni macam dah tak ada pilihan tau. Dia dah ada hutang $4,000, on top of that $10,000. Nak tak nak, dia turutkan aja apa kata si Chan ni. Tapi si Chan ni, dia tak pernah puas hati dengan duit yang Fan dapat. Mula-mula Fan dah, macam aku cakapkan tadi, mula-mula Fan dah rembat $4,000. Lepas tu dia tambah bunga $10,000. Sekarang ni pula, dia tambah lagi bunga on top of that $10,000. Sampaikan benda tu jadi agak impossible untuk Fan bayar balik tau. Dah tak ada cara dia boleh kejar hutang yang makin bertimbul tu. Jadi apa yang jadi lepas tu? Selain daripada buat kerja yang lebih banyak, geng-geng dia tu dah mula rasa frust dengan si Fan ni Asyik-asyik datang duit tak cukup, asyik-asyik datang duit tak cukup
Saya datang ada je alasan dia. Jadi apa yang diorang buat? Diorang dah start rembat Fan ni on daily basis guys. Okay, hari-hari diorang rembat si Fan ni. Diorang ni belasah Fan ni sampai to the point badan dia naik lebam-lebam. Sampaikan Fan dah tak boleh nak kerja. And to make things worse diorang akan get high dulu, diorang bantai kepala dah tintong, boom, dia pergi rembat si Fan ni. Diorang punya gila ni, masa diorang pukul si Fan ni, ramai-ramai ni, ini bukan fight one-on-one ini Royal Rumble. Ramai-ramai rembat Fan, diorang boleh siap gelak-gelak, happy-happy masa tengah lunyai kan budak Fan ni. Dekat sinilah benda dah jadi macam dah tak boleh nak kontrol lah. Benda dah, orang kata kau dekat dalam, orang kata dalam pengaruh dadah, benda dah tak boleh kontrol. In fact memang dah tak boleh kontrol dah pun. Benda ni dah jadi makin lama makin parah, makin lama makin serius. So, mesti korang tertanya kan, siapa yang menyeksa si Fan ni selain daripada Chan? Okey, geng yang menyeksa Fan ni terdiri daripada Chan Manlok, ketua ataupun dia punya kepala dia, kapla dia. Lepas tu budak suruhan dia iaitu Leong Wai Leung yang dikatakan pada waktu tu pada sekitar umur 19 ataupun 21 tahun, dan seorang lagi balaci dia bernama Leong Sin Cho berusia 26 tahun. Tapi guys, yang psycho sedikit tentang kes ni, yang sedikit bagi aku macam agak mengganggu, ada seorang budak yang berusia 14 tahun. Okey, budak perempuan yang diberi nama sebagai Afong. Okey, dan dia ni pula dikatakan adalah girlfriend kepada kapla dia ni, girlfriend kepada Chan ni. Jadi si Chan ni, senang cerita macam ni dia dah groom tau. Dia dah groom elok-elok si Afong ni sampai dia punya perangai pun jadi lebih kurang macam Chan juga. Dan setiap kali Chan dengan budak-budak ni start pukul, seksa Fan, si Afong ni, budak yang 14 tahun ni, dia rasa seronok. Dia rasa seronok dan dia sanggup ni tolong geng-geng dia yang lain ni bantai juga si Fan ni. Siap boleh tergelak, terbahak-bahak. Lagi seronok lah budak-budak ni bantai Fan ni. Sampai to the point, si Afong ni dia jadi kreatif. Dia cuba untuk ambil kesempatan tu untuk create cara sendiri untuk seksa Fan ni. Tapi itulah guys, bila setan dah mula masuk dalam badan kita ni, benda akan jadi lebih teruk. Diorang ni memang tak pernah puas hati dengan jumlah duit yang Fan bawa balik. Jadi apa lagi, diorang sambung seksa Fan ni. Okey, dekat sini aku nak bagi tahu korang cara yang lebih terperinci macam mana Fan ni kena seksa. Okey, korang bayangkan diorang ikat tangan Fan, lepas tu dia gantungkan Fan ni. Okey, kau tahu dia gantungkan Fan, dia gantung macam tu, dan dia jadikan Fan ni macam human punching bag. Korang tahu kan bentuk punching bag ni macam mana kan? Dia macam besar, membujur macam tu kan. Macam tu. Dia jadikan Fan ni human punching bag. Macam itulah keadaan dia. Tergantung, boom, tumbuk, tendang, uppercut, segala macam, lutut, siku, semua. Berulang-ulang kali weh. Jadi sampai satu time ni, diorang siap paksa Fan buat apa tu? Makan najis sendiri tu. Kau bayangkan? Benda tu tak stop kat situ je. Diorang bantai Fan ni pakai besi. Lepas tu tikam dia dengan peralatan dapur, pakai garpu ke, pakai chopstick ke, pakai pisau ke. Jadi bila member dah lunyai, dah pengsan, diorang take a break sekejap. Diorang take a break cakap, dia dah lembik kita lepak sekejap. Jadi bila diorang lepak sekejap, diorang masuk dekat bilik sebelah, diorang bantai main game. Main game? Psycho gila budak-budak ni. Padahal Fan dekat luar tengah lunyai habis ni. Tengah tergantung lunyai habis kat luar. Diorang boleh lepak dekat dalam bilik bantai main game. Main game. Jadi bila lepas dah settle main game, bila diorang terdengar yang Fan ni macam tersedar balik, continue lagi. Kali ni diorang buat apa pula? Dia pecahkan perabot dekat dalam rumah. Sebagai contoh, kita ada meja kayu. Diorang pecahkan meja kayu tu, ambil kaki meja tu, boom, hentak Fan pakai perabot pula guys. Habis barai semua barang-barang kat dalam rumah tu. Dan ada satu masa tu guys, kepala dia ni kena rembat sebanyak 50 kali guys. 50 kali Ini bukan jenis yang tendang sikit-sikit bukan. Korang kena imagine sendiri, dia rembat kepala Fan ni macam mana. Macam tendang bola ni. Tapi ada satu info yang korang kena tahu. Dalam benda-benda ni tengah terjadi ni, si Fan ni sebenarnya tengah pregnant. Tapi pregnant ke tak pregnant, diorang tetap rembat juga si Fan ni. Okay guys, info yang aku nak share selepas ni, ngilu sikit. Korang bayangkan, tutup mata, korang bayangkan si Fan ni dalam keadaan cedera. Luka sana, luka sini, badan terkoyak sana, terkoyak sini. Kau tahu apa budak-budak ni buat? Budak-budak ni boleh ambil minyak cili, kau tahu, cili oil, lepas tu dengan rempah gatus apa semua ni, dia sapukan dekat tempat luka guys.
Tak ngilu kau rasa? Ngilu. And diorang nak make sure Fan tak melarikan diri ataupun banyak bergerak. Untuk diorang pastikan bahawa si Fan ni tak melarikan diri ataupun banyak bergerak, diorang dah start bakar benda yang mudah cair. Sebagai contoh, kita ambil sebagai straw. Okey? Dia bakar straw, dia layur straw ni, dia bakar, lepas tu dia titikkan cairan straw tu dekat atas kaki Fan. Jadi korang bayangkan, lepas pada tu benda tu dah jatuh dekat kaki, jadi plastik tu dah mula mengeras. Bila plastik tu dah mula mengeras, diorang kopek lah. Gila kau, tragis nak mati kot kes ni. Kan? Again, tak cukup dengan tu. Diorang paksa Fan buat apa? Minum air kencing sendiri, makan tahi sendiri. Macam-macam benda dia suruh Fan ni buat. Yang nak menjadikan bagi aku agak sedih bila dia dah buat benda-benda macam ni, diorang paksa Fan untuk senyum. Dan diorang suruh Fan cakap yang aku suka benda-benda ni. Cakap, kau better kau senyum sekarang. Kau senyum, kau cakap yang kau suka diperlakukan macam ni. Jadi si Fan ni pun dalam keadaan sakit terpaksa lah dia senyum. Aku suka benda-benda ni, dia cakap macam tu. Kalau katakan Fan tu tak senyum ataupun tak cakap yang dia suka dengan benda-benda macam ni, kena rembat lagi guys. Memang lunyai gila Minah ni. Aku rasa yang mana yang tengah makan sekarang ni, korang kena stop sekejap. Okey? Sebab apa? Korang bayangkan. Sampai satu tahap, diorang jadikan Fan ni sebagai jamban. Macam mana jamban ni? Kenapa aku cakap macam jamban? Diorang ni selamba boleh buka zip dekat depan Fan, kencing dekat atas muka dia. Kadang-kadang kencing straight terus masuk dalam mulut. Dan kalau katakan Fan muntahkan balik air kencing tu, kena rembat lagi. Okey, korang ingat tak pasal budak yang umur 14 tahun si Afong ni aku ceritakan ni kan? Tak banyak sangat info kan? Okey, sekarang ni aku nak masukkan sedikit info pasal budak Afong ni. Budak Afong ni pun boleh tahan kurang ajar juga. Bukan kurang ajar dah, tapi tahap mental. Okey? Si Afong ni buat apa? Dia punya kreatif, dia boleh buang air besar dekat dalam kotak kasut. Okey, itu yang pertama. Dia buang air besar dalam kotak kasut. Lepas tu dia bawa kotak kasut tu pergi dekat muka Fan. Kau makan. Kau makan benda ni. Kan? Bagi si Afong ni, benda tu sangat-sangat melucu kan. Okey. Kita take a break sekejap dengan detail-details yang menggila ni. Okey, kita take a break sekejap. Okey. Sepanjang tempoh ni, husband dan juga anak dia ni, ataupun husband dan juga anak Fan ni, tercari-cari manalah si Fan ni. Jadi diorang anak beranak ni dah mula risau. Sebab tak dapat nak contact Fan, tak tahu dia pergi mana, call tak dapat, message tak reply. Aku tak dapat nak bayangkan betapa risaunya suami dan juga anaknya tercari-cari mana mak dia pergi ataupun mana isteri dia pergi. Kan? Semua benda serba tak kena. Kalau katakan akulah pun aku tak dapat nak contact wife aku. Let's say 2-3 jam tak dapat nak contact dia, aku dah risau gila guys. Dia ni dah berhari-hari tak dapat nak contact, kau bayangkan. Kan? Bayangkan macam mana risaunya perasaan. Yalah, walaupun husband dia kaki dadah sekalipun, but still itu tetap isteri dia. Kan? Of course, dia risau juga. Okay, now. Korang dah ready ke? Nak dengar benda yang lebih sadis daripada tadi? Okay. Chan and the gang. Okay. Diorang lilit Fan ni menggunakan wire elektrik, guys. Lepas tu, diorang gantungkan Fan dekat satu cangkuk. Okay. So, dalam keadaan tergantung ni, diorang Royal Rumble si Fan ni dengan apa jua yang diorang boleh fikirkan. Dan diorang pukul Fan sepanjang malam. Diorang siap tabur garam dekat luka-luka dia. Diorang ambil tanah-tanah daripada pasu bunga yang ada kat rumah tu, dia campak dekat Fan. Rempah ratus. Apa je lah. Just to make sure yang Fan ni takkan rasa tenang. Lepas diorang dah settle, diorang tinggalkan Fan kat situ. Diorang tak bagi makan, tak bagi minum. Keadaan Fan pada ketika tu, tak ada makan, tak ada minum. Apa sumber tenaga dia ni? Apa sumber tenaga Fan ni untuk terus kekal hidup? Sumber tenaganya adalah daripada air kencing dan juga tahi yang dia makan sendiri itu. Itulah satu-satunya sumber tenaga yang dia ada. Jadi bila Fan dah lunyai macam tu, diorang dah sedar. Diorang sedar macam, ni perempuan ni dah lunyai lah. Dah tak ada harga lah untuk kita punya bakal pelanggan kita ni, dia cakap kan. Basically, Fan tu dah tak ada harga lah. Badan dah lebam-lebam, dah luka-luka. Dah tentu-tentu kalau ada klien yang datang yang nak, orang kata nak memerlukan perkhidmatan seks dia ni, confirm tak nak. Dan ini bermaksud, diorang dah takkan dapat sebarang duit daripada Fan lagi dah. Dan elok-elok dapat duit sebelum ni lah. Lepas ni terus tak dapat dah. Member dah lunyai kot.
Jadi pada waktu tu, Fan ni dah dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Terbaring kat lantai, dalam keadaan lapar. Tapi bangsat-bangsat ni semua ada dekat dalam lagi satu bilik. Macam aku cakap tadi, main game, have fun, minum apa segala, get high semua dekat dalam bilik tu. Bagi dorang nak have fun dengan Fan tu dah macam dah tak best. Sebab yelah, member pun dah lunyai, dah tak ada respon, dah tak ada apa. So macam, okay lah, dorang tinggalkan je lah si Fan terus tu, masuk bilik. Kan? Diorang dah tak jumpa. Diorang ni seolah-olah macam dah tak jumpa excitement dekat si Fan tu dah. Pada satu malam ni, diorang semua ni nak keluar daripada rumah. Nak turun daripada apartment diorang ni. Diorang nak pergi mabuk-mabuk, nak pergi mabuk, nak pergi enjoy. And diorang nak memastikan yang si Fan ni tak larikan diri daripada diorang macam biasa. Diorang ikat si Fan ni. Ikat Fan, lepas tu diorang lemparkan Fan ni dekat lantai, dekat atas lantai bilik, dan diorang terus kunci pintu. Tapi guys, korang tahulah kan, body manusia ni sampai bila boleh tahan? Akan sampai satu limit, body kita confirm akan collapse memang. Lebih kurang nak dekat sebulan kot, si Fan ni duduk dekat dalam neraka dunia ni. Pada 15 April 1999, dia dah meninggal dunia dalam keadaan sejuk, berseorangan dan dalam keadaan yang menyayat hati lah. Dan masa dia meninggal tu, si Chan and the gang dengan Afong apa semua ni, diorang dah keluar daripada rumah. Dan diorang balik a few days later. So, bila diorang masuk dalam rumah tu, diorang terus pergi kat toilet tu, diorang nak check si Fan ni. Dan dekat situlah baru diorang nampak yang mayat dia dah kaku, dah biru, dah tak menyawa lah. Jadi diorang macam kelang kabut lah, macam menggelabar lah. Apa kita nak buat, kelang kabut. So, diorang dah discuss antara satu sama lain dan diorang kena cari cara macam mana diorang nak lupuskan mayat ni. Diorang siap cakap dia, diorang siap cakap apa? Korang tahu tak? Fan ni mati sebabkan dia overdose dadah tau. Sedap-sedap dia je kan. Dia dah rembat anak orang tu cukup-cukup. Lepas tu dia boleh cakap yang budak tu overdose dadah. Aduh, come on lah. Kan? So, apa jadi lepas tu? Diorang yang dalam keadaan high on pada ketika tu, si Chan ni dapat idea. Dia cakap, aku rasa kita kena hapuskan lah perempuan ni. Dia cakap itu kan. Betul Chan, kau nak buat apa? Macam mana kita nak buat ni? Badan dia berat lah. Diorang angkat mayat tu, diorang letak dekat dalam bathtub, dekat dalam bilik air tu, dan diorang mula kerat-kerat dan potong-potong bahagian Fan ni sedikit demi sedikit. Potong tangan, potong kaki, potong macam-macam benda lah yang diorang potong. So now, lepas dah potong, apa benda yang diorang buat pula? Kalau simpan, confirm berbau rumah ni. End up diorang buat apa? Diorang masak bahagian-bahagian potongan badan ni dalam periuk yang besar. Dan yang lebih menjijikkan lagi, masa diorang tengah masak ni, si Afong tu tengah tidur tau. Jadi si Chan ni pergi kejutkan Afong dan tunjukkan dekat dia satu beg yang penuh dengan organ-organ dalaman manusia. Dia macam wave lah beg tu dekat depan si Afong ni. Macam, Afong, ni. Dia tunjuk macam tu kan. Lepas tu dia kata, dia suruh Afong pergi dekat dapur and masak dekat dalam periuk yang diorang tengah masak tu supaya hilang bau-bau ni. Jadi pada masa ni pula, salah seorang daripada budak suruhan tu tengah masak tau. Tengah masak bahagian cebisan-cebisan potongan-potongan manusia ni. Dan juga pada waktu tu, dia tengah masak kepala mangsa tau. Lepas tu dia siap panggil Afong. Fong, mari sini. Dia cakap. Jadi si Fong datang lah. Tapi of course lah, budak 14 tahun. Mana mau ni nak tengok benda-benda macam ni. Tapi dia kata, tak apa, you tengok je apa benda yang kita orang tengah buat ni. Benda ni sama je macam apa yang you nampak dalam horror movie, dia cakap. Memang betul guys. Apa benda yang Afong nampak tu memang sebiji dekat dalam horror movie. Kalau korang tengok horror movie yang gori-gori kan, memang macam tu lah keadaan dia. Tapi korang jangan pelik Proses nak masak ni akan makan masa sehingga 10 jam tau. Memang gila babi punya kerja mat. So dalam pada masa nak menunggu proses masak ni selesai guys, diorang boleh masak instant noodle tu. Diorang boleh masak mi segera dekat dapur yang lagi satu ni. Okay? Basically, diorang punya dapur ni ada beberapa tempat bakar lah. Beberapa tempat masak tu. Dah masak kepala, segala barang-barang dekat sini. Dekat sebelah tu, diorang masak mi segera. Diorang pun bantai masak mi segera. Dan yang menjijikkannya guys, diorang menggunakan perkakas dapur yang sama. Sebagai contoh, diorang gaul bahagian potongan-potongan badan manusia ni menggunakan senduk contohnya. Senduk. Dengan menggunakan senduk yang sama, diorang gaul pula mi yang diorang tengah masak ni. Tak ke gila tu Gila mat. Jadi bila diorang dah masak mi bagai apa segala ni, diorang pun apa lagi? Makan lah. So by the time diorang habis makan, diorang pergi jenguk balik dekat kawasan dapur tu nak tengok bahagian-bahagian badan-badan ataupun potongan-potongan anggota badan yang tengah masak ni. So bila diorang tengok, diorang buka satu periuk ni, ada kepala tengkorak ni kan. Dia tengok
dah tinggal tengkorak je guys. Kan? Kulit-kulit semua ni dah luruh, dah habis. Kan? Yang lain semua dah hancur, dah tercabut. Jadi, dia macam, apa aku nak buat dengan tengkorak ni kan? Jadi memandangkan, macam aku cakapkan tadi, rumah tu memang banyak betul dengan patung-patung Hello Kitty ni. Si Chan ni ambil keputusan untuk ambil tengkorak tu dan masukkan ke dalam salah satu soft toys Hello Kitty yang bersaiz besar. Okey, dia koyakkan bahagian kepala Hello Kitty tu, dia sumbatkan tengkorak dekat dalam tu dan dia jahit balik kepala Hello Kitty tu. Dan Hello Kitty tu pula adalah Hello Kitty yang mermaid tu. Memang besar patung tu. So memang ngam-ngam lah muat tengkorak tu. Dan masa dia masukkan tengkorak tu, dia adalah bukan tengkorak yang sempurna. Dia tengkorak yang tak ada rahang bawah. Dan atas sebab-sebab yang tak berapa nak jelas sangat, dia orang memutuskan untuk menyimpan barang-barang ataupun organ-organ yang lain. Sebagai contoh, gigi, mata, sebagai contoh lah. Tapi diorang adalah simpan a few. Okay? Yang selebihnya, diorang buangkan dekat dalam tong sampah, dekat kompleks apartmen yang diorang tengah tinggal tu. Jadi, nak dijadikan cerita, kes tu senyap lebih kurang dalam sebulan macam tu lah. Jadi diorang macam, okey lah, kita orang terlepas lah kan. Semua dah terlepas. Tapi sampai satu hari ni, si Afong ni dah tak tahan. Yang budak yang umur 14 tahun ni, dia macam tak tahan. Sebab apa? Every single night, dia macam dapat mimpi ngeri. Jadi dia pergi balai polis. Dia pergi balai polis, dia beritahu lah. Dia beritahu kat polis ni, aku ada mimpi gitu, mimpi gini kan. Mimpi perempuan ni, badan keikat dengan wayar dan sebagainya. Jadi, bila polis dengar budak umur 14 tahun cerita macam ni, memang susah lah nak percaya kan. Lepas tu dia fikir macam, budak Afong ni kena dera ke kan sampai kan kau nak buat-buat cerita macam ni. Jadi bila diorang pun dengar je cerita Afong ni, tak lama lepas tu dia bagi tahu dia dan juga geng-geng dia semua adalah orang yang bertanggungjawab dalam kes pembunuhan si Fan ni. Dan Fan tu lah yang selalu muncul dekat dalam mimpi dia dalam keadaan terikat dengan wire elektrik. Jadi benda ni dah mengubah persepsi polis terhadap report yang Afong tengah buat pada ketika tu. Jadi polis ni pun cubalah korek lagi, korek dan akhirnya polis follow Afong ni pergi ke tempat apartmen yang Hello Kitty punya apartmen ni, yang penuh dengan Hello Kitty ni. Dia orang masuk baik kat apartmen ni dan apartmen ni terletak dekat kawasan Kowloon lah. Bila dia orang masuk apartmen tu, dia orang macam, ni apa benda ni kan? Dan kat situ dia orang start geledah. Diorang geledah dan barulah diorang percaya yang mimpi buruk Afong tu adalah berdasarkan perkara sebenar sebenarnya. Habis, diorang ransack rumah tu, diorang geledah habis tempat tu dan ada satu part tu, salah seorang daripada anggota polis ni macam pelik kan. Tengok keadaan Hello Kitty mermaid ni, dia macam, apa yang tak kena dengan patung ni? So, dia pun ambil patung tu, dia pun start pegang-pegang patung tu semua dan dia terasa macam, ada benda yang tak kena dengan patung ni. So, diorang decide to cut the Hello Kitty open lah. Dan bila diorang potong kepala Hello Kitty ni, diorang buka bahagian tepi, diorang macam, what? Macam agak cuak, agak pelik, agak confused. Semua benda lah bercampur bau ni. Sebab apa? Diorang jumpa tengkorak dekat dalam patung Hello Kitty ni. Macam aku cakapkan tadi, tengkorak yang tak ada rahang dekat dalam kepala Hello Kitty mermaid ni. So tak ada cerita banyak. Polis terus tahan Afong. Lepas tu dia buat search and also dia keluarkan arrest warrant untuk cari kumpulan ni. Dan seluruh kumpulan ni ditangkap. Okey, diorang berjaya jumpa kumpulan ni dan diorang ditangkap dan diorang dibawa ke muka pengadilan. Okey, guys, to cut things short, masa dekat dalam mahkamah, Afong ni testify tau. Dia testify, dia bagi keterangan secara terperinci terhadap geng-geng yang siksa Fan ni. Dan dia siap bagi tahu mahkamah, yang dia kata yang Chan tu boyfriend dia. Dan bila kita fikir-fikirkan balik, ya, mungkin boyfriend dia, tapi mungkin dia adalah pelacur juga. Sebab kenapa? Chan ni kan bapa ayam. Jadi, hakim, juri pun tanyalah kan, kenapa buat benda-benda macam ni kan? Korang tahu dia jawab apa? I do this just for fun. Kau tak gila mental Minah ni? Jadi guys, pada masa yang sama juga, pakar psikiatrik ni nilai ketiga-tiga lelaki yang kemudian ni menyifatkan mereka di mahkamah sebagai tak menyesal sama sekali. Tapi guys, ada satu benda yang menghalang tau kes ni sebenarnya kan, untuk dibawa lagi ke depan ataupun untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sebenarnya. Sebab kenapa? Memandangkan cara mayat Fan ni berakhir, tak ada sebab yang pasti untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku pada dia. Dan diorang ni tak dapat nak keluarkan kata satu statement yang konkret punca kematian. Disebabkan bukti-bukti yang diorang perlukan semua dah dihapuskan. Sama ada Fan mati disebabkan penyalahgunaan dadah, ataupun sebabkan dos yang berlebihan, ataupun sebabkan dia dibunuh sebab itu dia mati.
Dia tak dapat nak cari the first point kenapa Sifan ni mati. Ada banyak kemungkinan overdose dadah, salah guna dadah ataupun kena bunuh. Diorang tak dapat nak justify benda tu. Tapi pihak juri percaya bahawa mereka yang memang menyebabkan kematian dia. Cuma diorang tak dapat nak decide sama ada bunuh dengan niat ataupun bunuh tanpa niat. Dan mereka pun tak boleh menolak kemungkinan bahawa lelaki itu memang berniat untuk membunuhnya. Tapi mereka juga tak boleh menolak bahawa mereka tak nak bunuh dia pun. Aku faham tak benda ni? Pada Disember tahun 2000, diorang ni telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tiga-tiga orang. Tapi yang sedihnya guys, walaupun penjara seumur hidup, hukuman tu datang dengan berkemungkinan untuk diorang dapat parol. Parol ni macam mana? Kalau katakanlah diorang berkelakuan baik, diorang akan dibebaskan, tapi ada syarat lah. Diorang ada kena pakai gelang kaki tu ke whatever lah. Benda-benda parol ni lah. Lepas tu diorang kena report dekat balai polis setiap beberapa hari untuk bagi tahu itu ini dan sebagainya. Betulkan aku kalau aku salah tentang info parol ni, okay? Jadi guys, dekat Hong Kong pun, dah beberapa tahun ni, diorang tak dengar tentang kekejaman ataupun keganasan seperti kes Hello Kitty ni. Jadi korang tahu tak, Hong Kong, diorang ni tak ada death penalty ataupun diorang ni tak ada hukuman mati. Jadi suami Fan ni pun ada jugalah komen pasal hukuman ni kan. Pasal hukuman ni. Dia komen dekat sidang media dan sebagainya. Dan dia nampak macam berpuas hati yang pelaku-pelaku ni dapat penjara seumur hidup. Dia puas hati. Tapi sebelum dia habiskan sidang media tu, dia pun ada cakap dekat sidang media. Dia kata macam mana aku nak lupakan benda ni kan. Benda dah jadi kat aku, dekat anak aku. Dan aku tak dapat cari cara macam mana aku nak lupakan benda ni. So bila kita dengar tu kan, kita dah tahu lah macam seolah-olah Mamat ni macam reda je lah dengan apa yang dah jadi kan. Now, apa jadi dengan Sia Fong? Kita dah cerita pasal 3 Mamat tu tadi. Sia Fong ni apa cerita? Minah tu dibebaskan, babe. Disebabkan dia umur 14 tahun, dia dibebaskan dan dia dihantar ke pusat penjagaan anak-anak yatim. Pada masa sekarang ni, aku sendiri tak tahu dekat mana dia sekarang ataupun dia dah berubah wajah ke apa ke. No one knows. So, nak dijadikan cerita, peguam 3 lelaki tu cuba merayu tau kes tu pada tahun 2003. Tapi, hakim tolak mentah-mentah tentang kes ketiga-tiga monster ni. Kan? Jadi diorang ni tak dapat nak ke mana-mana. Dan pada tahun 2014, mahkamah akhirnya menyerahkan tengkorak Fan tu sebagai satu-satunya bukti mayat yang tinggal kepada keluarga Fan. Untuk seolah-olah macam bagi keluarga Fan ni sebagai last respect lah. Last respect sebelum diorang bakar tengkorak ni dan sebelum diorang semandikan abu mayat dia ni. Apa jadi dengan apartmen Hello Kitty yang dekat Granville Road? Kan? Apa jadi dengan apartmen tu? Well, apartmen tu akhirnya dirobohkan sepenuhnya pada tahun 2012, September 2012, dan selepas beberapa tahun, pada tahun 2016, diorang dah build balik tempat tu sebagai hotel yang masih wujud sampai sekarang. Dan lokasi sebenar dekat mana pembunuhan tu berlaku adalah sekarang ni adalah sebuah restoran. Kalau akulah aku pergi Hong Kong dan aku tahu tempat tu adalah tempat pembunuhan Hello Kitty, aku rasa aku tak nak pergi makan kot kat restoran tu. Dah lebih 20 tahun kes ni. Dan pada tahun 2020, ketiga-tiga diorang ni tak dapat parol. Dan kita tak ada dengar cerita apa-apa tentang pembebasan diorang pun. Kecuali salah seorang lelaki iaitu Yung Shin Cho. Dia dibebaskan pada April 2014. Sebabkan apa? Peguam dia ataupun lawyer dia dapat orang kata merayu dan dapat meyakinkan mahkamah bahawa tak cukup bukti untuk sabitkan anak guaman dia ni salah. Tapi macam yang aku dah agak lah. Walaupun dia keluar pada 2014, tapi dia keluar tak lama guys. Dan baru-baru ni nak kata baru tak baru, lebih kurang dalam 2 tahun lepas pada Januari 2022, masa dia bekerja sebagai seorang waiter dekat satu restoran ni, kau tahu dia buat apa? Dia boleh meraba-raba dada seorang perempuan yang bawah umur. Berapa bawah umur ni? Bukan 17-16 Budak tu baru 10 tahun. Budak tu baru 10 tahun dah meraba dada budak ni. Dan baru-baru ni dia dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan di atas kejadian tu. Now, Hello Kitty Murder ni, adalah beberapa filem yang pernah dikeluarkan sepanjang tahun menceritakan tentang kes Hello Kitty Murder ni. Dan salah seorang daripada mereka ataupun salah seorang director yang menamakan movie tu sebagai Human Pork Chop. Human Pork Chop apa punya title lah cerita macam ni Nah, ada kisah tu cerita There's a Secret in My Soup. Dan kes ni bahkan menjadi cukup terkenal dekat luar negara sehinggakan dia dibaparkan dekat dalam satu episod Bones dalam sebuah American crime drama. Macam mana guys? Cukup detail cerita ni. Tekak aku ni sebenarnya dah naik kembang, kau tahu tak cerita pasal benda ni.
nampak gaya ni aku kena puasa ni, nak kena makan Indomie ke Maggi ke, aku kena puasa beberapa bulan ni. Sebab apa? Of course, selepas ni kalau katakan aku nak makan mi segera ni, aku akan terbayang kes ni punya, kan? Anyway, kalau korang ada apa-apa suggestion untuk aku cover story-story pelik dekat dalam Asia ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen dekat bawah, and make sure korang tolong aku untuk like, share dan subscribe channel Rotten X Podcast, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam another case of the sick people of Asia. Assalamualaikum. Gila cerita ni.